Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa ketika hujan, ya Allah, berilah manfaat, hujan yang bermanfaat pada malam ni, hujan lebat. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini sempena Maulidur Rasul, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa hadis tentang Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang gurauan Nabi. Di antara gurauan Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalu ya Rasulullah. Abu Hurairah berkata, para sahabat telah bertanya, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya kamu iaitu bergurau senda dengan kami. Maka Nabi kata, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku tidak menyatakan melainkan perkara yang benar. Mana gurauan Nabi adalah gurauan yang benar. Satu kali Nabi beritahu kepada orang tua, iaitu orang tua tak masuk syurga, menangis orang tua tersebut. Itu salah satu bentuk gurauan. Maka Nabi SAW menyatakan, orang yang masuk syurga ni hanya orang muda. Memang betul orang muda yang masuk syurga, kerana orang tua akan bertukar menjadi muda bila masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Umur 33 tahun, penghuni neraka pun samalah, umur 33 tahun akan masuk ke dalam neraka, ataupun penghuni syurga akan masuk ke dalam syurga. Dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, apabila salah seorang di kalangan kamu makan, hendaklah dia menyebut nama Allah taala, iaitu baca bismillah. Fa in nasiya, sekiranya terlupa, an yazkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau dia lupa baca bismillah pada awal-awal makan tu, sebelum makan tak baca bismillah, terlupa, maka Nabi kata falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan juga pada akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam makan, sekiranya kita terlupa membaca bismillah, maka disunatkan baca bismillah pada pertengahan ataupun di hujung, sama ada bismillahi fi awwalihi wa fi akhirihi, ataupun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sama juga dengan mengambil wudu. Seseorang yang ketika membasuh pergelangan tangan terlupa nak baca bismillah ketika mengambil wudu. Sebelum kita nak kumur, kita nak istinsyaq, memasuk air dalam hidung, kita akan membasuh pergelangan tangan dulu. Membasuh pergelangan adalah sunat, pergelangan tangan, dan disunatkan membaca bismillah. Sekiranya seseorang terlupa membaca bismillah pada awal wudunya, maka disunatkan membaca bismillah pada pertengahan wudu ataupun di akhir wudu, sebelum selesai daripada ibadat wudu. Macam mana baca bismillah? Sama ada bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bukan sekadar makan, ketika wudu pun sama. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Cuma sebahagian di kalangan ulama membezakan, ketika mana makan ini, walaupun dah selesai makan, tetap disunatkan juga membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan syarat tidak lama pemisahannya antara makan dan juga baca bismillah. Adapun wudu,
sebelum selesai ibadat wuduk. Tapi pendapat yang masyhurnya adalah sebelum selesai sesuatu ibadat ataupun sesuatu perkara yang sedang dilaksanakan, sebelum selesai teringat baca bismillah, maka baca bismillah. Kalau dah selesai, maka tak lagi disunatkan membaca bismillah. Kemudian Nabi mengajar kita ba'dal faragh min al-akli yaqulu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Wa ja'alana muslimin ataupun wa ja'alana minal muslimin. Selesai daripada makan, hendaklah kamu mengucapkan, Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji milik Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, wa ja'alana minal muslimin, dan Allah Ta'ala menjadikan kami di kalangan orang-orang Islam. Riwayat Sunan Ibnu Majah. Kemudian dalam makan juga Nabi mengajarkan kepada kita, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Sama sekali Nabi tidak pernah mengaibkan makanan. Mana inishtahahu akalahu. Sekira Nabi suka, Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan tinggalkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cuma dalam bab makanan ini, kita tidak boleh mengaibkan, menyatakan kekurangan pada sesuatu makanan, melainkan kita sebagai pengguna. Maka sebagai pengguna ada hak pengguna. Kita membeli makanan, kita komplain makanan ni tak sedap ni, itu tak apa, sebab kita ada hak, sebab kita bayar, kita ada hak terhadap makanan tersebut. Tapi makanan yang diberi ataupun diberikan kepada kita ataupun dihidangkan kepada kita, maka kita tak ada hak untuk mengaibkan makanan, melainkan makanan itu dibeli. Ataupun makanan tersebut orang baru nak belajar, maka kita boleh komen makanan ni kurang ni, makanan tidak sedap kerana kekurangan itu dan ini. Bukanlah maksudnya, memang Nabi tidak pernah mengaibkan sama sekali makanan ni, walaupun sekali. Cuma dari sudut yang lain adalah dibenarkan untuk kita menyatakan sesuatu kekurangan yang ada pada makanan, sekiranya ada sebab-sebab yang lain. Kalau tak suka, maka tinggalkan saja makanan tersebut. Sama juga dalam bab muamalat ini ada dua. Satu dipanggil muawadat, satu dipanggil sebagai tabarru'. Inilah membezakan antara insurans dan juga takaful sebenarnya. Bila sebut tentang insurans, dia adalah akad muawadat. Asas dia adalah akad muawadat. Bila sebut akad muawadat, dia adalah kedua belah pihak, membabitkan kedua belah pihak, dan dia akad yang perlu kena ada barang lah. Sebab akad muawadat, jual beli kesewaan ke, kena ada benda apa yang dijual, benda apa yang dibeli. Berbeza dengan takaful. Takaful ni makna ta'awun, saling bantu membantu. Dia dipanggil asas akad ataupun asas kontrak, dia adalah kontrak tabarruk. Tabarruk ni dia tak ada hak untuk kita komplain. Contoh, saya bagi kepada tuan-tuan minyak wangi. Saya beri hadiah minyak wangi. Itulah tabarruk. Tabarruk ni secara sukarela saya bagi hadiah. Tuan-tuan tak ada hak nak komen saya, tak sedap minyak wangi ni. Minyak wangi color buruk, minyak wangi warna pekat, tak ada hak. Tuan-tuan tak suka, bagi ke orang lain ataupun simpanlah. Tak ada hak, kerana begitu bukan akad muawadat. Sama juga tuan-tuan beli pen, saya bagi pen kepada tuan-tuan, pen tersebut sumbing, pen tersebut sekejap ada dawat, kejap tak ada dawat. Tuan-tuan tak ada hak untuk komplain. Sebab akad muawadat, akad tabarruk adalah akad sukarela. Saya bagi free, takkan tuan-tuan nak komplain dekat saya. Melainkan akad dipanggil muawadat. Muawadat ini akad yang perlu bayar, jual beli. Saya bagi pen, tuan-tuan bagi duit. Bila saya bagi pen, tuan-tuan bagi duit, tuan-tuan ada hak menyatakan pen ni tak berfungsi sepenuhnya. Sekejap ada dawat, sekejap tak ada dawat. Ataupun pen ni pecah, ada sumbing sikit, nak tukar baru. Tuan-tuan ada hak untuk bersuara kerana akad tersebut akad muawadat. Itu perbezaan. Islam lebih menggalakkan akad tabarruk berbanding dengan akad muawadat. Kerana akad tabarruk ini adalah lebih membantu manusia lah, berbeza dengan akad muawadat. Sebab itu akad muawadat
dibina di atas musyahah. Musyahah ni maksudnya boleh membawa kepada pertelingkahan, pergaduhan atau perbalahan. Sebab tu Islam lebih menggalakkan akad kontrak tabarruk. Tabarruk ini makna secara sukarela, dibina asasnya atas al-musamahah, iaitu bertoleransi. Kalau rasa tak suka, diam, simpan atau bagi hadiah ke orang lain. Kita lihat mengenai dengan makan, Nabi SAW pernah bersabda dan telah diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ma mala'a ibnu adam wi'a'a syarran min batnin bihasabi bani adam luqaymat yaqumna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidaklah memenuhi untuk anak Adam ni bekas yang lebih buruk berbanding yang ada dalam perutnya, bihasbi bani Adam luqaymat. Cukup dengan anak Adam ini beberapa luqaymat, beberapa suapan. Beberapa suapan dah cukup untuk perut anak Adam, untuk mendirikan, menegakkan tulang belakang dia. Sekiranya tak dapat, tidak, dia nak makan juga lebih daripada beberapa suapan, dia nak juga, maka nak makan banyaklah. Maka Nabi kata 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan juga 1/3 untuk diri dia. Ini kalau nak makan lebih. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengurangkan makanan ini perlu minum banyak. Minum banyak. Bila sebelum makan, minum dulu. Macam kita buka puasa lah. Bila kita buka puasa, tuan-tuan buka puasa, tak kira puasa sunat ke puasa Ramadan, tuan-tuan tak minum dulu, terus makan nasi. Boleh sampai 2-3 kali tambah. Sebab tak dipenuhi dengan air lagi, terus makan. Bila dah minum air, maka dia dah sendat sikit, dah penuh sikit. Jadi tuan-tuan makan pun tak apa banyak. Tapi jangan minum sampai melimpah penuh perut, sampai tak boleh nak bangun dah. Mana yang sederhana lah. Mengenai makan, Nabi ajar kepada kita, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dalam Sahih Muslim, Nabi berkata, ya ghulam, wahai kanak-kanak. Ini salah satu teguran yang Nabi tegur kepada anak tiri dia. Anak tiri dia yang bernama Salamah, kalau tak salah saya. Nabi kata, ya ghulam sammillah, makanlah dengan membaca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu dulu, yang jauh tu kemudian. Kalau yang dekat semua tak minat, dia tak suka yang makanan yang berhampiran dengan dia, yang jauh, maka biar orang lain semua ambil dulu yang berhampiran. Orang yang berhampiran dengan lauk yang jauh tu, biar orang lain ambil dulu, kemudian barulah dia minta izin untuk mengambil lauk yang jauh. Adapun yang di hadapan tu lebih diutamakan. Kemudian Nabi ajar ketika makan ini, ghuslul yadain qabla al-akli wa ba'dah. Iaitu Nabi SAW menyatakan, man nama wa fi yadihi rih ghumar wa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Nabi SAW menyatakan, siapa yang tidur dan pada tangannya ada bau, ada bau makanan, wa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah. Kalau ada sesuatu yang menimpa dia, ada cicak datang ke, lipas datang ke, tikus ke apa ke, maka jangan dia mencela melainkan diri dia, sebab dia tak jaga kebersihan. Ini tuan-tuan boleh lihat, sebelum makan dan juga selepas daripada makan, disunatkan untuk membasuh tangan. Sebelum makan untuk menjaga kebersihan, kita tak tahu apa yang ada pada tangan kita. Selepas makan juga untuk kita basuh tangan juga, sebab kita tak tahu, bila kita biarkan lama, kalau tertidur ke ataupun terpegang ke tempat lain akan jadi kotor. Walaupun orang tua-tua dulu kata, kalau lambat basuh tangan lepas makan ni, orang mak mertua tak suka. Itu orang tua-tua katalah. Sebenarnya bukan tak suka, takut terkena cushion ataupun benda lain dekat meja makan tu, takut tambah kotor lagi.
Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disunatkan untuk basuh tangan sebelum makan, selepas makan. Bukan sekadar itu bukan sekadar itu, digalakkan untuk kita basuh tangan juga selepas daripada selepas bangun daripada tidur. Kerana Nabi kata la tadri aina batat, kamu tak tahu di mana tangan kamu bermalam. Mungkin garu sini garu sana, kotor. Jadi disunatkan basuh tangan terlebih dahulu. Riwayat sunan daripada Sunan Abi Dawud. Maka Nabi SAW bagaimana Nabi menunjukkan, ajar kepada kita mengenai sifat al-mahabbah wal mawaddah walinul janib, iaitu sifat kelembutan, kasih sayang, kemesraan bersama dengan kanak-kanak. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, yakhutub, Nabi sedang berkhutbah, iz aqbala al-Hasan wal Husain, datang kepada Nabi Hasan dan juga Husain. Hasan dan juga Husain. Hasan ni anak pertama, yang keduanya Husain, alaihimussalatu wassalam. Alaihima qamisan ahmaran. Dua-dua Hasan dan juga Husain ni, dua-dua berjalan pakai qamis. Qamis ni jubah lah, jubah berwarna merah. Yamshiani wa ya'saran. Dua-dua berjalan pakai jubah warna merah. Ialah bila jubah budak-budak, tuan-tuan tahulah budak-budak, dia tak tahu boleh langkah pendek ke langkah panjang. Yang penting dia nak cepat je. Bila berjalan maka tersadung. Sebab kita bila kita pakai jubah, kita tahu had batasan kita melangkah. Bila budak-budak dia tak tahu sama ada jubah ke t-shirt ke, dia langkah semacam. Jadi bila tersadung jatuh. Nabi sedang berkhutbah, fanazala wa hamalahuma faqala sadaqallah. Maka Nabi turun, Nabi mendukung dua cucu dia. Nabi dukung dua cucu dia. Nabi kata sadaqallah, benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya sahaja harta benda kamu, anak pinak kamu adalah fitnah bagi kamu, adalah ujian bagi kamu. Ra'aitu hazaini yamshiyan wa ya'saran fi qamisayhima, sesungguhnya aku melihat dua cucu aku ini sedang berjalan dan tersadung, kemudian jatuh. Falam asbir hatta nazaltu fahamaltuhuma, maka aku tak boleh bersabar, aku tak boleh tengok, aku turun daripada mimbar, maka aku dukung mereka berdua. Sebab kasih sayang seorang datuk kepada cucunya mengatasi selalunya kasih sayang seorang ayah kepada anak dia. Datuk ni lebih sayang cucu dia berbanding ayah sayang anak. Jadi Nabi tak boleh sabar, Nabi tak boleh melihat cucu dia jatuh di bawah sedangkan dia berada di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah. Maka Nabi turun, kemudian Nabi menyatakan, benar kata-kata Allah, harta benda kamu, anak-anak kamu ini adalah satu ujian bagi kamu. Apa maksud ujian? Anak pinak kamu, harta benda kamu ini boleh menyebabkan kamu menjauhkan diri daripada Allah ataupun meninggalkan perkara-perkara yang sepatutnya kamu lakukan. Kemudian at-talattuf wa mura'atu syu'urihim, bagaimana lemah lembut Nabi dan meraihkan perasaan kanak-kanak. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi'ah bin Abd Syams, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Sahih al-Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sembahyang, Nabi mendukung cucunya Umamah. Cucu Nabi semua ada 7 orang, 5 orang daripada Saidina Ali dan juga Fatimah, hasil hubungan mereka berdua, Ali dan juga Fatimah, dan satu lagi daripada anak Nabi Zainab dan juga Abil As. 2 orang anak Nabi ni, Fatimah dan juga Zainab, perkongsian mereka, seorang dengan Ali, seorang dengan Abul As. Maka Fatimah dengan Saidina Ali ada 5 orang anak, iaitu yang pertamanya ada Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Bukan Ruqayyah, iaitu Ummu Kulsum dan juga Ummu Kulsum dan juga Zainab. 5 orang. Manakala 2 cucu Nabi yang lain,
daripada Zainab dan juga Abul As, iaitu Ali dan juga Umamah. Ali lelaki, Umamah perempuan. Nabi bila dukung ni semayang, Nabi dukung Umamah binti Zainab. Sebab apa binti Zainab tak bin dengan ayah dia Abil As? Ayah dia asalnya Islam bersama dengan anak Nabi, kemudian dia murtad, dia keluar daripada Islam. Sebab tu dibinkan dia dengan binti Zainab, bin ayah dia, bin mak dia, bukan bin ayah dia. Fa iza sajada wada'aha, bila mana dia letak, bila mana Nabi sujud, Nabi letakkan Umamah. Bila Nabi bangun, Nabi akan dukung balik Umamah. Mana Nabi bila qiyam, Nabi dukung Umamah. Bila Nabi rukuk, Nabi boleh dukung lagi. Nabi i'tidal boleh dukung lagi. Nabi sujud, Nabi akan letak dia bawah. Macam mana nak sujud, nak dukung dia? Sujud, Nabi letak sebelah. Bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud balik, bangun nak qiyam, Nabi dukung balik dia. Ini menunjukkan dalam hadis ini dibenarkan untuk dukung anak ketika semayang. Cuma anak ni anak perempuan. Anak lelaki tuan-tuan kena pastikan sudah sunat lebih dahulu, kalau tak menanggung najis. Sebab anak lelaki ni, walaupun sebahagian ulama menyatakan tak apa, sebab dia najis tersembunyi, najis yang kena potong dulu, kena hilangkan dulu. Sebahagian ulama menyatakan tak dibenarkan, kena sunat dulu, khitan terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga pampers ataupun lamping yang dipakai adalah baru, bukan dah 3-4 jam. 3-4 jam ada potensi untuk dia kencing ataupun berak. Maka tuan-tuan boleh lihatlah, boleh rasa sebenarnya pampers tu berat ataupun tidak. Kalau berat, mana dia dah kencing. Bila dah kencing, tak boleh nak dukung dia, najis. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada cucu dia. Ketika semayang pun, punca yang Nabi mendukung ni sebab dia selalu pusing keliling Nabi. Dia main-main sebelah Nabi, maka Nabi dukung dia. Sebab kanak-kanak, itulah sifat dia. Kita tak boleh nak marah dia, sebab dia masih kecil, mungkin 2 tahun, 3 tahun, yang tak mengetahui apa itu semayang. Dia tak tahu pun orang semayang ni boleh kacau ke, boleh lintas depan dia ke, boleh, dia tak tahu. Melainkan Nabi pegang dia, Nabi dukung dia. Itu saja cara dia. Daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Umar ini adalah anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi, sebab Nabi kahwin dengan mak dia. Nabi kahwin dengan mak dia Ummu Salamah. Okey. Ini kasih sayang, bagaimana lembutnya Nabi, dan juga Nabi memberi taujihat, memberi nasihat. Dia kata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu kecil, masih kanak-kanak, berada di pangkuan Nabi, mana bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fil suhfah. Maka tangan aku ni pusing merata kalau makan dalam pinggan yang besar ataupun dulang ke, makan beramai-ramai, tangan aku merata tempat aku pergi. Aku gaul semua tempat. Bukan tempat aku saja, semua tempat aku pergi tangan aku ni. Maka Nabi SAW memberi teguran kepada aku. Nabi kata, ya ghulam, samillah. Wahai kanak-kanak, wahai anakku, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan juga makan yang berhampiran dengan kamu. Hadis kita dah baca tadi. Ini menunjukkan bila kita makan yang dekat dengan kita. Kemudian Nabi menunjukkan rahmat terhadap kanak-kanak. Rahmat ni makna rasa kasih sayang, simpati, empati terhadap kanak-kanak. Empati lebih tinggi daripada simpati. Simpati bawah lagi. Dan juga doa untuk kanak-kanak. Daripada Usamah bin Zaid. Usamah ni cucu angkat Nabi. Tadi anak tiri Nabi, ini cucu angkat Nabi. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni, Nabi mengambil aku, fayaq'uduni, Nabi dudukkan aku ala fakhizihi, di atas peha Nabi, wa yuq'idu Al-Hasan ala fakhizihi al-ukhra, kemudian Nabi dudukkan Hasan cucu Nabi di peha kiri Nabi. Peha kanan aku duduk, cucu angkat Nabi kata. Peha kiri cucu Nabi, betul. Satu cucu tiri, satu cucu angkat.
Cucu angkat dengan cucu tiri lah, cucu angkat dan cucu kandung Nabi. Kemudian Nabi peluk mereka berdua. Kemudian Nabi kata, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah kedua kanak-kanak ini, kerana sesungguhnya aku juga merahmati kedua insan ataupun kanak-kanak ini. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah manusia yang penuh lemah lembut dengan kesopanan dan juga sentiasa mendoakan kebaikan untuk kanak-kanak, bukan sekadar doakan orang dewasa. Jadi kita sendiri pun kita boleh buat sebenarnya. Bila anak kita sebelum tidur dengan kita, baca doa kat kepala dia. Kemudian bacalah ayat Quran sikit. Ataupun kalau kita makan dengan dia, kita duduk kereta sebelah dia, baru kita bacakan doa untuk dia seperti mana Nabi. Bila duduk dengan kanak-kanak, Nabi berdoa. Doa tak semestinya bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Seperti mana kanak-kanak bermain depan Nabi, Nabi panggil, Nabi tangkap seorang, letak atas paha kanan, seorang atas paha kiri, Nabi doa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah kedua insan ini kerana aku juga mengasihi kedua insan ini, iaitu kanak-kanak ini. Kemudian Nabi SAW memasukkan rasa kegembiraan dalam hati kanak-kanak. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini khadam Nabi, orang yang berkhidmat bersama Nabi. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wa li akhun saghirun yukna Aba Umair. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu kami, dan aku sebenarnya memiliki adik kecil yang dipanggil sebagai Abu Umair. Abu Umair ni yang seibu dengan Anas bin Malik, tapi ayahnya lain. Sebab Anas bin Malik ni ayah dia Malik lah, sebab Anas bin Malik. Yang adik kecil dia ni adalah anak kepada Abu Talhah. Emak sama, satu ibu, semak tapi tak sepak. Seibu tapi tidak sebapa, iaitu mak mereka sama, iaitu Ummu Sulaim. Anas bin Malik kata diberi gelaran Abu Umair, adik aku ni, wa kana lahu naghar yal'ab bihi, dan dia memiliki nughar. Nughar ni kita panggil burung pipit, burung kecil yang dia selalu main dengan burung kecil tersebut. Kemudian burung tu dah mati. Fadakhala alaihi Nabi, maka Nabi masuk. Nabi pada satu hari Nabi masuk bertemu dengan dia. Nabi lihat dia dalam keadaan sedih sangat sebab burung dia mati. Burung kecil dia mati. Maka Nabi kata, ma sya'nu, kerana apa ni, sebab apa kamu sedih sangat ni? Qalu mata nughrahu. Maka kawan-kawan dia kata, burung kesayangannya sudah mati. Maka Nabi kata apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah nughair, yang burung telah lakukan sampai dia mati? Apa yang dia telah buat? Jadi di sini menunjukkan bagaimana Nabi, sebenarnya Nabi seorang yang berjawatan lah, kita panggil orang yang ada nama. Nabi, bila orang yang ada nama, ada pangkat ni, pangkat kenabian lah, bila mana dia tegur kita, maka kita akan rasa bangga. Orang biasa pun akan rasa seronok. Tambah-tambah lagi bila tegur dengan kanak-kanak, lagi dia terasa. Kalau bagi hadiah kat dia RM1, RM10 bagi dia, kadang-kadang seminggu dia cerita kat orang, bagi RM10. Pakcik tu bagi saya RM10, cerita kepada semua orang, sebab dia rasa dia dihargai. Begitulah Nabi SAW. Bila mana Nabi bertemu dengan kanak-kanak, Nabi akan tanya, sebab apa sedih? Apa yang burung ni buat sampai dia mati? Ini semua adalah salah satu cara-cara memasukkan rasa kegembiraan dalam hati kanak-kanak tersebut. Dan ini juga salah satu bentuk gurauan Nabi. Sebab burung tadi dah mati dah. Buat apa Nabi nak tanya lagi macam mana, apa yang dia telah buat? Apa yang Nughair ni telah buat? Sampai dia mati. Apa Nughair telah buat sedangkan dia telah mati, burung ni? Itu semua adalah gurauan Nabi kepada kanak-kanak untuk memasukkan rasa kegembiraan.
Sama juga kita, kadang-kadang kanak-kanak bising dalam masjid, surau, ataupun mereka bermain, itulah lumrah ataupun dinamakan kanak-kanak. Kalau duduk diam buat kerja itu tak dinamakan kanak-kanak. Kanak-kanak suka berlari, tak pernah jalan, lari. Masuk je pintu surau, rasa je kapek surau ni dah macam duri, berlari saja. Nak buat macam itulah perangai kanak-kanak. Cuma kita perlu menasihati dengan cara yang hikmah, supaya hati mereka tidak semakin jauh dengan surau ataupun masjid. Bahkan teguran tersebut bertambah cinta dia kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi kita seperti kecil-kecil tu. Saya kecil-kecil dulu pergi masjid surau tak pernah pun orang kata baik-baik. Semua zaman tu lah mungkin disebabkan orang tua-tua, semoga Allah Ta'ala merahmatilah mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ialah bila mana kita kanak-kanak ni bila bising, tak nak ikut, tak nak dengar cakap gurau kawan sebelah, maka mereka marah kita. Tak ada nak senyum, nak tegur dengan cara yang berhemah, supaya kita lebih suka. Kadang-kadang kita jumpa, kita nak jumpa dia sebab takut. Setiap kali masuk surau masjid takut, tak nak jumpa, tak nak tengok muka dia. Sebenarnya kita bukan nak bagi budak takut kepada kita, tapi kita nak budak seronok. Seronok, bukan sekadar seronok dengan kita, tetapi seronok untuk datang hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kanak-kanak ni dia macam orang tua juga, hati dia mudah tersentuh dan mudah terasa. Bila kita sekali maki dia, mungkin dia rasa takut, dan lepas tu dia terasa tak nak datang lah. Macam orang tua lah, bila tuan-tuan tegur orang tua umur 60-70, tuan-tuan tegur dia, baca kuat sangat macam imam baca, ke nak jadi imam. Makmum kadang-kadang ada sebahagian tu was-was, dia baca kuat sama naik dengan imam. Jadi bila baca kuat ni kita tegur dia, Haji macam nak jadi imam je, baca kuat sangat, dia akan terasa. Maka tegur dengan cara hikmah, tegur dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Mungkin ajak makan, minum, kemudian sembang, cerita tentang dia, perkara-perkara yang seronok. Kemudian barulah masuk teguran sedikit demi sedikit. Sebab orang tua pun mudah tersentuh juga. Kadang-kadang hari ni rumah depan surau tak pernah pergi surau, pergi masjid panjang. Sebab apa? Sebab nak dapat pahala lebih. Sebab masjid tu kan besar, orang jemaah mesti ramai. Tapi masalahnya baru start pergi masjid. Sebelum ni tak pernah pergi masjid pun surau je. Lepas daripada kena tegur, terus tak pergi surau dah. Sampailah setengah tahun hilang. Mana ada sesuatu perkara yang tak kena, sama ada segi perbuatan ataupun perkataan jemaah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sikit mengenai dengan saya nak sentuh mengenai dalam dakwah Nabi ni. Dia ada beberapa peringkat tu dalam kehidupan Nabi. Kita panggil marahilud dakwah, peringkat dakwah Nabi. Kita lihat semenjak Nabi dibangkitkan menjadi Nabi umur 40 tahun sehingga wafatnya Nabi pada umur 63 tahun, selama 23 tahun Nabi diutuskan menjadi Nabi. Maka di situ ada 4 peringkat dakwah Nabi. Perkara pertama dipanggil dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi, tak secara terang-terangan. Ini adalah selama 3 tahun, mana 40 sampai 43 tahun. Peringkat yang kedua dipanggil dakwah secara terang-terangan, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Perintah Allah, dakwah secara terang-terangan. Bila secara terang-terangan ni dakwah dengan lidah saja, secara terang-terangan. Bila umur Nabi 43 tahun sehinggalah berterusan sehingga ke hijrah Nabi. Maknanya berapa tahun? Nabi berhijrah ke Madinah umur Nabi 53 tahun. Nabi dakwah secara terang-terangan 43 tahun. 43 dengan 53 maknanya 10 tahun lebih kurang. Nabi dakwah secara terang-terangan. Kemudian peringkat yang ketiga adalah dakwah Nabi secara terang-terangan, tetapi bukan sekadar lidah, tetapi dengan pedang, iaitu dengan memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Ini bila mana berterusan peringkat yang ketiga ini sehinggalah perjanjian Sulh Hudaibiyah. Mana bila dah Nabi berhijrah ke Madinah, masa tu dah start dah perang. Satu peperangan demi satu peperangan. 2 hijrah peperangan Badar, peperangan Banu Qainuqa. 3 hijrah peperangan Uhud. 4 hijrah peperangan Khandaq, Ahzab. Jadi 5 hijrah peperangan sekian sampailah peperangan Tabuk yang terakhir.
Peperangan ini adalah berterusan peperangan dakwah ni, dakwah dengan pedang, dengan berperang, sehinggalah tahun perjanjian perdamaian Hudaibiyah, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Kemudian peringkat yang keempat adalah dakwah secara terang-terangan beserta perang setiap orang yang waqafa fi sabil dakwah, yang menghalang untuk jalan dakwah. Siapa yang halang dakwah, perangi mereka. Siapa tak nak masuk Islam, perangi mereka. Di kalangan orang-orang penyembah berhala, di kalangan orang-orang yang degil, orang dipanggil orang mulhid. Orang mulhid, orang yang ingkar. Di kalangan orang-orang musyrikin. Dan peringkat ini sebenarnya istaqarra 'alaiha amru syariah al-islamiyah wa qama 'alaiha hukmul jihad fil Islam. Itu dinamakan sebagai jihad, hukum jihad dalam Islam. Peringkat yang keempat ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memulakan menyahut seru Nabi menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi menyeru manusia menyembah Allah taala, tinggalkan berhala. Tapi Nabi berdakwah ini secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, kerana berhati-hati daripada dihidu oleh orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy ini muta'assibah, yang ta'assub dengan kesyirikan dia, kekufuran dia, dengan sembahan berhala dia. Maka Nabi tak zahirkan dakwah dia, tak dakwah secara terang-terangan fil majalis al-umumiyah li Quraisy. Nabi tak dakwah secara terang-terangan dalam majlis-majlis umum bagi orang-orang Quraisy, tidak. Melainkan Nabi berdakwah kepada siapa? Kepada orang yang ada hubungan kaum kerabat dengan dia, ataupun orang yang dia telah kenal sebelum ini. Itu je yang dia dakwah. Orang yang pertama antara golongan yang terawal masuk agama Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, dan juga Ali bin Abi Talib, iaitu menantu Nabi. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Nabi. Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu sahabat Nabi yang berhijrah bersama Nabi. Uthman ibn Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga selain daripada mereka ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka semua ni berjumpa dengan Nabi secara sembunyi-sembunyi. Salah seorang di kalangan mereka ada yang nak berterusan melaksanakan ibadat, melaksanakan beberapa ibadat, terpaksa pergi ke lereng-lereng bukit, beribadat di sana supaya tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy. Kemudian apabila dah meningkat orang yang memeluk agama Islam, meningkat 30 orang, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka pada ketika itu Nabi telah memilih satu tempat, satu rumah sebagai markas mereka. Salah seorang di kalangan 30 orang tersebut, Nabi pilih satu rumah untuk mereka berkumpul. Rumah itu dipanggil sebagai rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, supaya Nabi mudah untuk menyampaikan hajatil irsyad, ataupun nak memberi nasihat, memberi tausiah, memberi pengajian, mudah. Semua berkumpul di situ. Hasil dakwah pada ketika itu secara tidak secara terang-terangan, secara diam-diam, hampir 40 orang lelaki dan juga perempuan telah pun memeluk agama Islam. Kebanyakan, majoriti di kalangan mereka adalah di kalangan orang miskin, di kalangan hamba, di kalangan orang yang tidak ada jawatan, tidak ada apa-apa, tak terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Perkara yang kita boleh mengambil pengajaran daripada pengajian kita pada malam ini mengenai dengan dakwah secara diam-diam ni yang Nabi laksanakan, tidak syak lagi Nabi sembunyikan dakwah Nabi secara sembunyi ini dalam beberapa tahun, iaitu 3 tahun. Bukanlah Nabi takut diapa-apakan diri dia, tetapi kullifa bid-da'wah, Nabi ditaklifkan, dipertanggungjawabkan dengan dakwah. Allah Taala suruh dakwah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang berselimut bangun, fa'anzir, beri peringatan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut bangun, bernajat pada waktu malam. Ini perintah-perintah Allah supaya laksanakan dakwah. Maka dapat diketahui bahawa Nabi SAW
meyakini bahawasanya Tuhan Allah Ta'ala ini yang mengutuskan dia, suruh dia berdakwah, Allah yang sama juga mampu untuk menjaga dia, memelihara dia daripada kejahatan manusia. Tapi harus diingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi pada awal-awalnya, Allah Ta'ala perintah tu ikut secara peringkat-peringkat, secara peringkat. Sebab walaupun kita katakan Nabi boleh saja dakwah secara terang-terangan kerana Allah Ta'ala yang jaga Nabi, memang betul, tapi perintah Allah pada ketika itu bukan masanya untuk dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengilhamkan, ilham di sini bermaksud mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fatrah ataupun peringkat yang pertama adalah dakwah secara sir, secara diam, sembunyi-sembunyi. Dan jangan kamu menyampaikan dakwah melainkan orang yang mana kamu dalam sangkaan kuat kamu dia akan beriman dengan kamu. Dakwah yang pertama sekali adalah dakwah kepada orang yang kita kenal, dan dakwah orang yang ada potensi untuk memeluk agama Islam. Ta'liman lid-du'at min ba'di, dia juga sebagai satu pengajaran ataupun satu bentuk Nabi nak ajar kepada kita bentuk dakwah. Bentuk dakwah ini iaitu yang pertama sekali kita nak cerita ni kepada siapa? Kepada orang yang nak. Kepada orang yang tak nak kita nak buat macam mana? Sebab dia tak nak. Bila yang pertama sekali orang yang nak, kemudian yang keduanya adalah kita dakwah kepada orang yang ada hubungan dengan kita dulu, anak kita, isteri kita, kaum kerabat kita, jiran-jiran kita yang dekat-dekat dulu. Kemudian baru pergi jauh-jauh. Ada orang suka dakwah jauh-jauh, dekat-dekat keliling tak nak, anak bini tak nak dakwah. Wa irsyadan lahum ila masyru'iyatil akhdh bil hitah wal asbab adh-dhahirah, dan juga Nabi nak mengajar kepada kita pensyariatan berpegang dengan asbab ataupun ihtiyat, langkah berhati-hati. Sebab kalau kita lihat mengikut daripada akal yang normal, yang sempurna ini, kita akan berpegang dengan apa juga wasilah, untuk apa juga jalan untuk sampai kepada objektif matlamat kita, selagi perkara tersebut tak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita nak berdakwah ni, selagi mana ada jalan-jalan, ada tali-tali yang kita boleh berpaut, kita paut di situ. Apa maksudnya di sini? Di sini nak bagi tahu kepada kita, bila mana dakwah Islam yang pertama ni tidak secara terang-terangan, kerana umat Islam kan sedikit, takkanlah kamu nak dakwah secara terang-terangan. Jumlah pun dalam jumlah yang minoriti, yang kalau kamu buat dakwah secara terang-terangan, orang kafir lebih banyak daripada kamu, dan kemungkinan dia bunuh kamu, kemungkinan dia bunuh orang yang bersama dengan kamu, kemungkinan dia penjara dengan kamu, dia tangkap kamu, dia seksa kamu. Daripada sini kita dapat ketahui, iaitu uslub dakwah Nabi pada zaman ini adalah dipanggil sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah, iaitu Nabi sebagai imam, bukan Nabi sebagai Nabi. Nabi pada ketika itu walaupun dia memang Nabi, tapi dia berdakwah ini anggap seperti imam, supaya tidak diketahui, tak dapat dihidu oleh orang Quraisy, dan sekaligus mengajar juga kepada kita sebagai pendakwah pada setiap zaman sehingga ke hari kiamat, menggunakan dalam kaifiyatud dakwah, cara berdakwah ni cara yang fleksibel. Apa tu fleksibel? Tengok, ada benda yang boleh dikuatkan suara, ada benda yang kita tak boleh nak menyaringkan suara, ada benda yang kena menggunakan perkataan yang soreh, yang jelas, ada ketikanya tidak boleh menggunakan perkataan yang agak kasar atau perkataan yang tak sedap didengar oleh telinga. Ada kalanya lantang, ada kalanya biasa-biasa, ada kalanya perlahan. Itu semua fleksibel. Bukanlah dakwah ni keras je terus, bukanlah dakwah ni lembut, perlahan je. Terutama kuliah subuh, perlahan je, semua tidur. Fleksibelnya syariah Islamiyah ini iaitu berpegang kepada waqi' realiti sirah Nabi SAW. Tengok yang 4 tadi,
mula-mula dakwah secara sembunyi. Tengok keadaan, kita duduk dekat negara mana, negara Islam ke negara tak Islam. Kalau negara Islam boleh kita dakwah secara terang-terangan, tapi kalau kita duduk ke Amerika, duduk di mana, tengok tempat tersebut. Kemudian dakwah dengan lidah, dakwah dengan pedang, dakwah dengan pedang. Bagi yang terakhirnya adalah orang yang menghalang agama Islam ini. Tapi kena tengok situasi di mana. Majoriti di kalangan ulama menyatakan, majoriti di kalangan ulama fiqh menyatakan orang Islam ini bila jumlahnya sedikit ataupun jumlah banyak tapi tak kuat, tak ada persiapan, yang mana dalam sangkaan kuatnya mereka orang Islam ramai saja, bila berperang pasti kalah sebab alat kelengkapan tak cukup, semua tak memadai untuk berperang. Maka pada ketika itu majoriti di kalangan ulama menyatakan diutamakan maslahat hifzun nafsi, iaitu menjaga jiwa, kerana maslahat al-muqabalah, maslahat yang maslahat lawan dia adalah maslahat kita panggil menjaga agama, itu adalah manhumah. Sebab menjaga agama, memanglah kita nak jaga agama kena perang. Tapi dalam situasi contohnya negara kita, adakah boleh berperang? Tak boleh perang. Sebab kalau berperang memang nak jaga agama, tapi habis, jiwa-jiwa semua mati. Tuan-tuan kena raikan. Tengok kalau berperang habis, bangunan semua runtuh, wanita dia, tidak kira lelaki, kanak-kanak, perempuan semua dibunuh. Jadi akan menyebabkan kemaslahatan hifzun nafsi itu diabaikan. Jadi jaga hifzun nafsi, walaupun tak dapat menjaga hifzuddin, menjaga agama, tapi hifzul nafsi dapat dijaga, menjaga jiwa dapat dijaga. Kita tengok situasi ataupun tempat pada ketika itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman dan juga kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan sama-sama pengajian bagaimana akhlak Nabi ketika makan bersama kanak-kanak dan juga perjalanan peringkat dakwah Nabi SAW. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.